Terima kasih saudara pengerusi majlis, sidang hadirin dan hadirat sekalian. Nampaknya saya speaker yang keempat, lagi kurang bahan. Tapi saya percaya isu ni sangat hangat dan sangat terkini, kerana bila kita bercakap tentang perlembagaan, biasanya isu yang timbul adalah isu yang berkenaan dengan pemerintah, isu politik dan isu-isu pentadbiran semasa. Dan apa yang dekat di hati saya pastinya adalah isu air di Selangor, kerana saya merupakan salah seorang panel jawatankuasa penstrukturan industri air di Selangor. Dan sebagai salah seorang ahli panel, saya dapat merasakan bagaimana susahnya menjadi seorang yang terpaksa membantu membuat keputusan tentang satu perkara yang berada di bawah bidang kuasa kedua-duanya, iaitu bila kita bercakap tentang air, dia ada di dalam senarai persekutuan, dia ada di dalam senarai negeri. Bahan mentah atau raw water, air dari puncanya itu adalah hak milik negeri, tetapi bila kita bercakap tentang pengawalan, distribution dan sebagainya, itu semua adalah hak mutlak kerajaan persekutuan yang telah dipindahkan kepada kerajaan persekutuan apabila Akta WISIA, Water Services Industry Act 2006 telah diwartakan. Jadi apabila kita mempunyai sesuatu yang asalnya milik negeri tetapi penyebarannya milik orang lain, bagaimana kita nak manuver? Seperti yang kita dengar yang telah dikupas dengan cukup mendalam oleh Prof Aziz Bahri tadi, memang Malaysian Constitution sangat-sangat federal bias, central bias, sangat mementingkan dan somehow I would say it's somehow an arrangement where the center is so strong it can just overpower almost anything. And when it comes to issues of water, same thing has happened. Saya rasa contoh klasik yang dapat saya berikan adalah pada waktu pertama Kerajaan Negeri Selangor memberi tawaran untuk mengambil alih syarikat konsesi. Dan itu berlaku, kalau tak silap saya, bulan Februari. Tawaran telah dibuat dan beberapa hari selepas itu terus kerajaan persekutuan memintas dengan memberikan satu tawaran yang lain, dan oleh itu tawaran kerajaan negeri telah tidak dipersetujui dan ditolak bulat-bulat oleh syarikat-syarikat konsesi. Ini apa yang berlaku awal tahun lalu. Jadi ini contoh klasik mana because of the design of the constitution, the federal government can just flex its muscle easily. Jadi bila kita bercakap tentang federalism, kita perlu faham juga kenapa federalism ini seperti satu masalah. Apakah dia sebenarnya satu masalah bagi negeri? Tidak sebenarnya. Walaupun saya percaya, saya memang faham yang kalau kita baca apa yang ditulis oleh dan apa yang disyorkan oleh Rate Commission, memang dia bercakap tentang strong central government. Tapi pada masa yang sama, kita masih mempunyai senarai negeri dan itu boleh dieksploitasi dengan sebaik-baiknya. Antara masalah yang kita ada sekarang adalah saya meminjam kata-kata Noam Chomsky, bahawa sekarang there is too much indirect democracy. Because there is indirect democracy, you have other people making decisions for you. That is why, in order to ensure that you have room to exercise your powers, you have to improve that avenue for direct democracy. Bila tanya apa jalan keluar, saya bersetuju dengan Dr. Aziz Bahri bila dikata perlu ada overhaul tentang political culture. Kerana bila kita overhaul political culture, apa yang kita mahu? Kita mahu kita mencari ruang-ruang untuk menambah baikkan direct democracy.
bila kita menambahkan ruang untuk direct demokrasi, saya percaya sedikit sebanyak, walaupun kita ada masalah persekutuan dan negeri, kita dapat mencari ruang bagaimana untuk menambahkan kesan dan memberi lebih otonomi kepada kuasa negeri. Contoh terbaik adalah pilihan raya kerajaan tempatan. Contoh lain, memberikan lebih ruang bergerak sebaik mungkin kepada pertubuhan-pertubuhan, maknanya memberi peluang kepada rakyat mempunyai impak langsung dengan pentadbiran, sentuhan langsung dengan pentadbiran. Saya percaya itu adalah satu cara yang efektif untuk mengubah budaya politik yang tidak sihat, yang lebih pro kepada birokrasi dan pentadbiran. Kerana apabila terdapat budaya seperti ini yang sebenarnya akan menyebabkan terlalu banyak kawalan. Dan saya percaya federalisme di Malaysia menjadi terlalu central bias, terlalu federal bias, kerana sudah ada semacam assumption, pemahaman bahawa kerajaan pusat itu berkuasa ke atas segala-galanya, ditambah dengan budaya, pemahaman dan unsur tiada protes. Maksudnya unsur lebih senang terima daripada menyoal. Jadi budaya-budaya ini yang sebenarnya boleh kita ubah. Kerana bila kita mengubah budaya seperti ini, maknanya bila diberi sesuatu kita menyoal balik. Ya, misalnya dalam isu penstrukturan air, kita tidak menerima bulat-bulat, kita menyoal balik. Dan jika kita tidak dapat menyelesaikan perkara itu di meja perundingan, maka kita perlu berani kata, baik, kalau gitu kita perlu membawa kepada rakyat dan tanya kepada rakyat. Kerana akhirnya perlembagaan itu dia sebenarnya satu arrangement atau design perjanjian untuk bagaimana kita mahu negara ini ditadbir. Siapa yang bertanggungjawab tentang hal kewangan, siapa yang bertanggungjawab tentang urus selia tanah dan sebagainya. Itu adalah arrangement. Tapi apa yang saya ingin katakan di sini, kuasa sebenar adalah di tangan rakyat. Ya. Kalau kita lihat moral, apakah moral force? Moral force behind federalism, what is it? The moral force is really not just about state sovereignty, that you have federalism. It's also about dignity, respect, human dignity. The greatest treason, in fact, is when you don't respect the symbol of the state. The ruler of the state is the Sultan, but you can just take his powers. To me, that is the greatest treason, when you override your sultan, symbolizing the state and the people, because he's a symbol for the people. But if you just take away his powers, then and you say you can enact laws and forget about him, he's symbolizing the rakyat. Ya, jadi itu bagi saya adalah satu insult atau perkara yang menghina, berbentuk satu penghinaan yang tidak boleh kita terima. Jadi bila kita bercakap tentang apa yang sudah termaktub, memang kita tahu banyak artikel-artikel di dalam Perlembagaan Persekutuan yang sememangnya memberikan banyak kuasa. Artikel 76, 713, 151, banyak ruang kepada Kerajaan Persekutuan untuk flex muscle dia, untuk memastikan yang kerajaan negeri mengikut apa yang telah diarahkan. Tetapi pada masa yang sama, saya juga percaya bahawa kita perlu memahami falsafah perjanjian yang termeterai antara persekutuan dan negeri sehingga terbentuknya Perlembagaan Persekutuan 1957 itu. Dan itu boleh kita dapati jika kita benar-benar melihat siapakah pihak penerima, siapakah pihak yang sebenarnya memberi kuasa kepada dokumen tersebut. Dan pihak yang memberi kuasa kepada dokumen tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah rakyat. Terima kasih.